Okey. Untuk seterusnya, saya nak you all pergi kepada nota PDF ni. Okey, kita dah bincang dah tadi bila YP-nya constant dan juga bila mana tadi? Kita dah bincang bila eksponen Okey. So kita dah Okey. Maka kita dah discuss bila YP dia constant dan juga eksponen. Dan juga bila trigo. Okey, bagaimana pula bila yang polinomial? Sebab saya ada cakap bahawa untuk kes undetermined coefficient sama ada polinomial, eksponen ataupun trigo. Okey, polinomial saya hanya bincangkan berkenaan bila polinomialnya constant saja. Bagaimana kalau polinomial tersebut linear ke, kuadratik ke, kan? Kubik ke? So kita pergi kepada contoh yang D ni, Denmark ni. Ni adalah polinomial, okey? So okey, kita pergi pada B ni. B so, saya padam semua ni. Okey. Okey. Kita pergi buat yang B ni B Y double prime B tambah 4Y. So kalau kita tengok di sini dia adalah apa? Kuadratik kan? X square tambah 2. Apa beza dengan yang A tadi? Yang A bila dia polinomial juga. Beza dengan B, A adalah polinomial, B pun polinomial fx-nya. Tapi A ni polinomial dalam keadaan linear constant sahaja. Manakala untuk B ni polinomialnya dalam bentuk kuadratik. Okay. So macam biasa kita perlu jadikan dalam bentuk homogen dahulu. M square tambah 4 sama dengan 0. So dia sama juga macam tadi, kita akan dapat M sama dengan negatif 4 square root. So nanti dia akan dapat tambah tolak 2i lah. Maka YC sama dengan A cos 2x tambah B sin 2x. Okey. Seterusnya, apakah YP? YP apa? X square tambah 2. So, dia dalam keadaan polinomial, maka polinomial kan dalam bentuk
Dia start dengan kuadratik kan, x square. So sini ada x square. Kita kena ikut pattern polinomial yang standard lah. So sini mesti ada x dan plus x kuasa kosong. Bila x kuasa kosong which is constant lah. So letak sini sebarang huruf Z dan E. Kita tengok polinomialnya start dengan x square. So mesti ada x square dan seterusnya ada x kuasa 1 dan x kuasa kosong. So dia adalah C x square tambah dx tambah x kuasa kosong is 1, so E sahaja. So kita dah dapat dah polinomial yang standard bentuk arm, the normal form for the polynomial. Maka kita perlu bezakan kali pertama dan kedua. Sebab kita nak tahu nilai C dan E tu, C, D, E. Jadi y prime P is, bezakan akan dapat 2C X tambah D. Y double prime P sama dengan 2C. So masukkan semua di dalam y double prime. Maka kita akan dapat dalam fungsi soalan, maka kita akan dapat 2C tambah 4 CX square tambah DX tambah E. Okay. Sama dengan X square tambah 2. Jadi 2 kita simplifykan dia, 2C sama dengan tambah 4 C X square tambah 4 DX tambah 4E sama dengan X square plus 2. Maka kita compare X square dengan X square mana sini? Maka kita compare sini 4C X square dengan X square di sini. So 4C sama dengan 1 lah. Sebab apa 1? Sebab 4C X square sama dengan X square. Jadi 1X square sama dengan 4C X square. So X square habis. So C adalah 1/4. Okey. Seterusnya X dengan X. Kat sini ada 4D. Okay. 4DX. Ada tak yang ikut pattern dia lagi? Tak ada dah. 4DX saja. Dan sebelah kanan ada tak X? No, we don't have any X. So kosong X. So 4D equal to 0. So D is 0. Seterusnya yang tak ada X. So di sini 2C, 2C plus 4E sama dengan 2. So we know the value of C. The value of C is 1/2. So 2 darab dengan 1/4 tambah 4E sama dengan 2
So for E, apa dia? Sini akan jadi 1/2. So 2 tolak 1/2. So E berapa E? E adalah 3/8 lah. 3/8 Okey. Jadi kita dah dapat dah C, D dan E. Masukkan balik di dalam YP ni. YP. So what is YP? YP is C kan? 1/4 X square plus D. Dx Cx square plus dx plus E. Ya ni. Plus 0x plus E. 3/8. So what is particular solution for the second order differential equation? That is y equal to yc plus yp. What is the yc? Yc berapa tadi? Yc adalah a cos 2x tambah b sin 2x. A cos 2x tambah b sin 2x plus 1/4 x square tambah 3/8. Okay. Okay. So, buat cuba untuk yang seterusnya. Okay. Okay, sebelum tu, siapa yang masih tak berapa mahir untuk menentukan dia punya initial gas untuk dia punya YP ni. Okay, kita pergi dulu kepada sinilah. Okay. Apakah initial gas untuk A ni? Dia akan jadi A E 4X. Okay, initial gas dia. Initial gas bermaksud kita ramalkan sahaja dahulu. Setelah kita ramalkan dan kita compare dengan dia punya YC, kalau tak sama, yes, itu adalah initial gas yang betul. Kalau sama, kita perlu daratkan dengan R. Okay. Darat dengan R start with the 1. Okay. Kembali pada B, apakah initial gas dia? Initial gas maksudnya dia punya YP lah, YP YP. So di sini YP dia akan jadi apa? Saya cakap apa? Bila ada sin, mesti ada cos. Mesti ada cos. Dengan sudut yang sama, 5x. Ini pun mesti 5x. Sebab dia datang daripada indeks tambah tolak I. So mesti bila kita tukar dalam bentuk kutub, mesti ada sin and cos. So sini letaklah B. Ini pun letaklah huruf yang lain. B kecil katakan. Okay. Okay, for C 9. Apakah dia punya initial gas? YP dia
adalah 9. So kita buatlah dia constant saja, maka dia C saja. Okey, untuk D. Okey, untuk D apakah initial guess dia? Bentuk polinomial kan? Dia adalah polinomial. So bila polinomial, apa dia punya initial guess? Dia start dengan constant dan akhir dengan X cos 1. Maka D X tambah D. Faham? Ni polinomial kan? Kan polinomial AX darab B macam tu kan? So di sini X kuasa 1, di sini X kuasa 0. Okay, for E pun masih polinomial. Polinomial juga. Dia punya degree terbesar adalah X kuasa 2 dan diakhir dengan constant. Maka polinomialnya adalah X square mesti tambah X kuasa 1 dan akhir dengan constant. So sini kalau nak letak sini E sini letaklah F dan last kali G. Standard polynomial. Macam yang D ni, dia punya degree yang paling tertinggi, the highest degree is X power of 1 dan maka dia mesti akhir dengan constant lah. So ini. Okay, untuk F, YP dia apa? Initial guess? Exponent kan? So exponent minus 8X dan kalau dia tak sama dengan YC, so kita boleh proceed sini letak sebagai F. But kalau dia sama dengan YC bermaksud exponent minus 8X ni, di dalam YC pun ada exponent minus 8X. Jadi F ni perlu didarab dengan kuasa R. Okay, kuasa R. Dan G ni adalah trigonometry. Maka untuk G ni, saya dah cakap kalau ada cos mesti wujud sin sebab dia datang daripada 7i. Tambah tolak 7i. So kalau ada cos mesti ada sin. Kalau ada sin mesti ada cos. Okay. So sini ada cos mesti ada sin lah. 7x. So sini letaklah tambah dan huruf apa kat sini letaklah huruf apa-apa pun. G, sini G. Okey. Seterusnya, okey, ni awak buat sendiri. Okey, kita cuba pergi. Okey, kita buat lagi soalan untuk determine coefficient. Cuba kita buat untuk B pula. Untuk B ni. Y double prime tolak 5Y prime tambah 6 sama dengan 24. Okay. Y double prime tolak 5Y prime tambah 6Y.
24. Okay. So macam biasa M square tolak 5M tambah 6 sama dengan 0. Maka sini M, sini 2, sini 3. Okay, macam dah kita dapatkan minus 5, sini minus, sini minus. So M minus 2, M minus 3 sama dengan 0. So M sama dengan 2 and 3. Maka YC is A cos A E 2x tambah B E 3x. Okey, seterusnya kita tengok pada YP. YP dia berapa? 24. So macam saya cakap tadi, maka YP is C lah. Dan compare tak sama dengan YP. Of course tak sama YP. Maka kita bezakan C dapat 0, Y double prime, P dapat 0. So masukkan balik di dalam Y double prime tu soalannya. Maka Y double prime tolak 5Y prime tambah 6Y sama dengan 24. So sini 0 tolak 5 darab 0 tambah 6 darab 24. Kan dalam, no sorry, darab C, sorry. 5 darab C sama dengan 24. So C is 4 So kita masukkan di dalam YP. Maka the general solution is Y sama dengan A E 2x tambah B E 3x tambah 4.